Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fatin Syahira Rosdi membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Memulakan imbasan minggu ini dengan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan MOT akan mengkaji cadangan mewujudkan laluan kereta api Trans Borneo atau Trans Borneo Railway bagi meningkatkan aktiviti ekonomi serantau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, laluan tersebut akan melibatkan bahagian Limbang, negeri Sabah serta negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Jelasnya perbincangan mesti dibuat di antara ketiga-tiga negara mengenai cadangan berkenaan dengan projek tersebut akan dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan sekiranya dilaksanakan nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Koordinasi Pembangunan Negeri SDC-CM serta lawatan ke tapak beberapa projek di Lawas pada petang Sabtu. Rangkuman seterusnya, kawasan luar bandar di Sarawak akan menerima pembangunan secara holistik. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Kerajaan Sarawak memberi peruntukan sebanyak 70% untuk membangunkan kawasan luar bandar. Dia berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Jelasnya lagi, beliau berharap kemudahan ini akan terus ditingkatkan agar sambutan gawai di masa hadapan tiada beza antara luar bandar dan bandar, di mana masyarakat di bandar dapat berkunjung ke luar bandar bersama-sama merayakan gawai. Selanjutnya pula, pembangunan industri buloh merupakan antara langkah Kerajaan Sarawak untuk memacu pengeluaran sumber biogizim boleh diperbaharui. Premier Sarawak memberitahu sumber buloh akan ditukar menjadi pellet, iaitu sumber biogizim yang boleh dijadikan bahan bakar seperti arang. Katanya ia merupakan sumber boleh diperbaharui memandangkan tanaman tersebut akan membesar dengan cepat apabila ditanam semula. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Lepapa Hypermarket dan Roxy Hotel Lawas di Lawas pada petang Ahad. Dalam pada itu, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, menyahut seruan Kerajaan Sarawak untuk beralih ke sumber lebih mesra alam dengan mengagihkan anak benih buloh betong kepada komuniti di daerah Lawas pada majlis tersebut. Sementara itu, konvoi Kembara Sarawak Merdeka telah memulakan jelajah merentasi seluruh Sarawak setelah berlepas di garisan permulaan di Taman Awam Lawas pada pagi Ahad. Konvoi tersebut diketuai oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Datuk Gerald Rentap Jabu serta melibatkan konvoi tetap dan juga konvoi bahagian. Peserta tetap melibatkan pihak MySet, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kesihatan, Jabatan Pengangkutan Jalan dan pasukan mekanikal dari Jabatan Kerja Raya, manakala peserta bahagian pula adalah dari agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan, agensi swasta, Persatuan 4x4, pasukan beruniform, Persatuan Motosikal dan juga Persatuan Pemotoran. Simbolik pelepasan konvoi disempurnakan oleh Premier Sarawak di mana konvoi tersebut bergerak dari bahagian Limbang dan akan merentasi bahagian-bahagian lain iaitu Miri, Bintulu, Muka, Sibu, Kapit, Sarike, Betong, Sri Aman, Serian dan Samarahan sebelum menamatkan jelajah di bahagian Kuching sebagai lokasi penutup pada 22 Julai depan. Rangkuman diakhiri dengan laporan berikut. Syarikat pengeluar kereta ternama dari British, Rolls-Royce berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan Sarawak dalam pembangunan bahan api penerbangan mampan SAF. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, hasrat itu dinyatakan pihak Rolls-Royce kepadanya semasa perbincangan antara kedua pihak baru-baru ini. Malah katanya syarikat itu juga berhasrat untuk ke Sarawak bagi melihat sendiri proses penghasilan serta penggunaan SAF. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual wartawan UKAS semasa melawat Pusat Pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2023 di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC pada Khamis. Katanya pelibatan dalam industri SAF memperlihatkan Sarawak kini berada di hadapan dalam pembangunan tenaga hijau mampan selain menerajui dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon pada tahun 2050 seperti yang digariskan dalam Perjanjian Paris.
Saya Fatin Syahira Rosdi, teruskan kesetiaan bersama kami.